No, jangan musik. Baby. No. Ya, apa nak minum? Zara, apa terfikir kalau lagi 28 tahun lah, kalau Zara nak beli rumah nanti, let's say pada tahun 2050, sekarang dah 2022, so lebih kurang 28 tahun lagi. So waktu tu kalau Zara nak beli rumah, berapa harga rumah waktu tu dan berapa gaji yang diperlukan lah, ataupun gaji Zara pada waktu tu, anggaran dia berapa harga rumah yang Zara boleh beli. Menarik juga kita buat konten pasal tu. Okey, jom. Okey, Assalamualaikum guys. Sebenarnya aku tak tahu nak buat konten apa hari ni. Cuma tadi masa aku tengah makan lah, aku terfikir, kalau lagi let's say 30 tahun lah, kasar-kasar lebih kurang 2050, maksudnya kalau nak betul-betul kira lebih kurang 28 tahun lagi nak sampai ke 2050. Kalau 2050 tu Zara lebih kurang 29 tahun, belum lagi 30 tahun. So kalau lah nak beli rumah pada waktu tu, let's say umur dia dah 29 tahun nanti, dia nak membeli rumah, berapa harga rumah yang boleh dia beli, ataupun berapa expected harga rumah pada waktu tu. So aku buatlah research dan aku cuba dapatkan beberapa data daripada Napik, daripada Dosem, daripada Napik, daripada Dosem. So secara overall aku dapat lebih kurang macam ni. Purata kenaikan harga rumah adalah sekitar 6 hingga 8% setahun. So aku ambil 6% saja setahun. Ada waktu dia rendah, ada waktu dia tinggi, tapi kita ambil purata. Sama juga dengan purata kenaikan gaji, purata kenaikan kadar gaji. Purata kenaikan kadar gaji pula yang aku dapat adalah lebih kurang 3.5% setahun. So agak quite fair lah. Cuma kalau gaji minimum tu tak hit lah 3.5% setahun tu. Cuma kita ambil secara purata ataupun secara average, mungkin dia akan lebih tinggi ataupun kurang sedikit. So bila aku buat pengiraan, kalau lah Zara nak beli rumah pada tahun 2050 nanti, berapa harga rumah yang boleh dibeli pada waktu tu. Okey, jom kita tengok dekat sini. Untuk tahun 2022, kita dah ada kadar gaji minimum iaitu sebanyak RM1,500 sebulan. Dan kalau kita calculate dengan kenaikan 3.5% setahun pada tahun 2050, anggarannya hampir RM4,000 sebulan. So hari ni kalau minimumnya adalah RM1,500, mungkin pada tahun 2050 gaji minimumnya adalah RM3,900 hingga RM4,000 sebulan. Bagaimana pula dengan rumah? Rumah kadar purata yang macam aku cakap tadi lebih kurang 6 hingga 8% setahun. Ada masanya lebih rendah daripada itu, ada masa lebih tinggi daripada itu. Jadi kita ambil purata dan aku cuma ambil kadar kenaikan 6% setahun saja. So let's say rumah pada tahun 2022 adalah RM500,000. Ini adalah median lah, ataupun harga purata RM500,000 ni dekat sekitar KL Selangor lah. Kalau Johor mungkin RM300,000. Dekat KL Selangor lebih kurang RM500,000 dia punya median price. So 2022 kita ambil median price pada RM500,000. 2050 anggaran rumah yang berharga RM500,000 tu
akan menjadi 2.5 juta. Nak beli rumah masa tu, median dia 2.5 juta untuk KL Selangor. So kalau kita fikir, logik ke harga tu 2.5 juta median pada 2050? Aku rasa memang logik dan mungkin tak jauh lah daripada pengiraan aku ni. Sebab aku pernah uruskan satu klien yang mana dia pernah minta aku jualkan rumah ni, rumah low cost. Dia beli tahun 80-an. Rumah tu berharga RM7,000 je masa dia beli. Dan aku berjaya jualkan rumah dia pada 2020 pada harga RM50,000. So dari RM7,000 naik ke RM50,000, lebih kurang 30 tahun. Jadi pengiraan aku RM500,000 hari ini boleh jadi pada tahun 2050 nanti adalah 2.5 juta ringgit untuk membeli sebuah rumah biasa ataupun rumah median je. Ini bukan rumah banglo tau, rumah biasa. So let's say Zara nak beli rumah pada tahun 2050 nanti. Kalau dia nak beli rumah pada 2050, lebih kurang 28 tahun lagi, sebab sekarang dia dah setahun 6 bulan lebih kurang. Jadi kita anggarkan pada waktu tu dia dah berumur 29 tahun ataupun 30 tahun. Gaji permulaan pada waktu itu adalah RM3,930. Ini kalau gaji yang basic lah, ataupun orang kata gaji permulaan. Hopefully dia boleh dapat lah, hopefully Zara boleh dapat income lebih daripada gaji permulaan ni. So dengan gaji RM3,930 sebulan, kita kira dia punya DSR dia, kita kalikan dengan 70%, maka dia akan dapat RM2,751. RM2,751 ni apa? Ini adalah daripada gaji dia, kita kalikan dengan 70%. 70% ni adalah dia punya DSR, yang mana dia boleh membuat pinjaman dalam lingkungan 70% ini sahaja. Dia tak boleh buat lebih. Waktu tu aku tak tahu polisi dia macam mana, tapi sekarang DSR kita antara 60 hingga ada yang 80, tapi aku akan ambil average dalam 60 hingga 70%. So aku ambil untuk pengiraan ni, aku ambil 70% je. So dengan 70% DSR tu, daripada gaji minimum dia, dia akan dapat RM2,751 sebulan untuk membuat bayaran installment. Jadi dengan RM2,751 sebulan ni, formula dia lebih kurang, formula ni sebenarnya tak tepat, sebab kita kena kira interest ataupun kadar keuntungan setiap tahun tu. Tapi ini adalah formula yang popular, yang biasa digunakan, iaitu dia punya DSR tu kita akan kalikan dengan 200. So kita akan dapat nilai rumah tersebut, nilai rumah yang boleh dibeli ataupun boleh dipinjam. Jadi RM2,751 kita kalikan dengan 200, Zahra boleh membuat pinjaman sebanyak RM550,200. RM550,200. Itu harga rumah yang boleh dia beli dengan gaji dia. Maksudnya itu harga rumah yang dia boleh dapatkan pinjaman dengan gaji dia pada RM3,930. Okey, kalau kita tengok, okey lah kot harga rumah dia RM500,000, tapi kita kena ingat itu pada tahun 2050. Kalau kita tengok harga rumah RM550,000 pada 2050, tahun 2050, hari ini nilai dia persamaan dengan rumah yang berharga RM107. So aku rasa macam agak susah lah untuk dia dapatkan atau nak membeli rumah dengan harga RM500,000 pada waktu tu. Sebab harga median rumah pada waktu itu, pada tahun 2050, adalah sekitar 2.5 juta, mungkin lebih, tapi kelayakan pinjaman hanya sekitar RM550,000 saja. So agak mencabar untuk membeli rumah pada harga RM550,000 pada tahun 2050. Hopefully Zara nanti dah besar, dah boleh faham, dah tengok video-video Abah ni. Zara kena do something lah. Tak boleh relax, tak boleh macam nak chill-chill sangat. So tak kisah Zara nak kerja apa, nak buat apa, nak jadi apa, nak buka bisnes ke, nak jadi rent ke, ataupun tak kisahlah. Tapi
ini adalah preparation untuk Zara. Kalau Zara nak membeli rumah pada tahun 2050 nanti, gaji ataupun pendapatan Zara at least pada waktu itu adalah sekitar RM25,000, tak kurang. Tak boleh kurang daripada RM25,000 sebulan. Kalau tak, nak dapatkan rumah yang below median daripada 2.5 juta ataupun RM500,000 hari ini agak mencabar. Takat hari ini masih lagi ada rumah-rumah yang berharga RM400,000, RM300,000, bergantung kepada lokasi dan jenis rumah tu. Tapi kalau dekat bandar-bandar besar mungkin susah lah nak dapat. Lagi dekat dengan bandar-bandar besar, lagi dekat dengan kawasan-kawasan utama, kita panggil prime area, lagilah susah nak dapat harga yang lebih rendah. So ada je harga rumah yang contoh hari ini, ada je harga rumah yang di bawah RM500,000, RM300,000, malah RM100,000 pun sebenarnya masih ada lagi. Cuma lokasi dia mungkin agak jauh dan property tu mungkin property yang sangat-sangat lama lah. Hopefully kali ni video ni memang untuk Zara. Make sure belajar betul-betul, dan nak beli rumah jangan minta duit abah.